وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like, share, komen video dia. Biar doakan kita semua dipanjang umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Cerita ni disampaikan oleh Zulfadli yang berlaku pada diri dia beberapa tahun lepas. Zulfadli ni seorang pekerja di makmal perubatan di Kuala Lumpur dan dia masih bujang, umur 28 tahun. Cerita ni berlaku semasa dia perjalanan balik daripada rumah dia di Rantau Panjang, Kelantan ni, nak balik ke Kuala Lumpur, di mana dia diganggu oleh sosok yang menakutkan di dalam felda kelapa sawit di kawasan Pahang ni lah. Jadi kita start daripada mula-mula nak jadi cerita ni. Fazli ni satu hari ni dia lepak dengan member dia di sebuah kedai makan di Kuala Lumpur lah. Jadi dia kenal tokek kedai makan ni. Tokek kedai makan ni orang Empatan Timur juga, mungkin orang Terengganu, orang Kelantan macam tu. Jadi masakan ni kira masakan ala Thai lah. Dan masa dia duduk makan, dia duduk sembang ni, member dia 2-3 orang ni, datanglah tokek kedai makan ni nama Abis Suh. Abis Suh tanya Fazli, dia tanya, "Li, bila pula Li nak balik kampung?" Jadi Fazli bagi tahulah, kita balik hari raya nantilah. Raya nanti memang nak beraya kampung lah. Dia kata nak balik kampung. Dia tanya token lah. Dia tanya Abis Suh, Abis Suh balik ke tak? Jadi Abis Suh bagi tahu dia tak balik Kelantan, tapi dia kena balik rumah isteri dia di Kedah lah, di Sungai Petani. Jadi dia kata boleh tak Abis nak minta tolong nak kirim barang. Maknanya dia nak suruh Fazli yang ambil barang di Rantau Panjang dan bawa balik ke Kuala Lumpur lah. Jadi Fazli kata tak ada masalah barang tu barang apa, dia kata barang apa yang nak dikirim lah. Jadi Abis Suh ni kata tak apalah, nanti tahulah apa benda. Jadi masa tu Fazli ni dia dah balik dah di rumah dia di Rantau Panjang ni. Jadi keesokan harinya dia dapat satu call daripada seorang lelaki. Dia kata nak hantar barang untuk Abis Suh di Kuala Lumpur lah. Jadi Fazli kata tak apalah, datanglah rumah dia, dia ada pada waktu sekian-sekian. Jadi pada waktu tu datang 2 orang lelaki menaiki kereta Wira warna hitam, dan pemandu kereta ni lebih kurang umur dalam 20-an, manakala yang duduk sebelah yang nak hantar barang ni adalah seorang lelaki umur dalam 60 lebih, di mana separuh daripada rambut dia ni dah beruban. Jadi pakcik ni dia bagi salam, Fazli jawab salam, dan pakcik ni dia kenalkan diri dia sebagai Abang Man. Dia kata Abang Man ni nak kirim barang ni ke Abis Suh di Kuala Lumpur, tapi barang ni tak boleh dilangkah, tak boleh bawa masuk jamban, tak boleh letak dekat bawah. Dia kata awak letak teruslah dalam kereta. Dia kata takut nanti terlangkah ke apa semua. Jadi Fazli ni dia tak puas hati lah. Dia cakap barang apa tak boleh kena langkah apa semua, benda tu kecil je. Dia tanya Pakcik Man ni, dia kata ni barang apa ni? Jadi Pakcik Man kata ini adalah tangkar. Dia kata tangkar untuk pelaris. Dia direct dia bagi tahu si Fazli ni. Jadi Fazli pun kata dia tengok benda tu dia duduk dalam satu bekas yang biasa kalau kita pergi kedai emas ni, dia bagi bekas yang bubuh cincin ni kan boleh nampak benda dalam tu. Dalam tu ada satu bungkus kain kuning, dan Fazli ambil benda tu dia letak terus dalam dashboard kereta dia lah, supaya dia tak tinggal ataupun tak terlangkah kalau duduk dalam rumah dia kan. Jadi lepas tu pakcik Man ni dia ucapkan terima kasih dan dia pergilah. Jadi Fazli nya malam tu dia mimpi benda pelik 2 kali. 2 malam betul-betul dia mimpi pelik. Malam pertama lepas pada dia terima benda ni daripada Pakcik Man ni, dia mimpi, dalam mimpi dia ni dia dah
on the way balik ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan tapi yang peliknya di sebelah dia ni, di sebelah tempat duduk penumpang ni, ada seorang lelaki. Orang lelaki ni tak nampak muka tapi tunduk je ke bawah, pakai baju compang camping, kurus kering, dengan dia punya pakaian bawah dia ni dia pakai kain pelikat lah. Jadi sekali imbas dalam mimpi ni, Fazli ni dia tengok lelaki ni juga rambut dia dah putih dah, semua dah berubah dah. Jadi dia terus tersedar daripada mimpi, dan bila dia sedar dalam mimpi ni dia agak, orang kata agak rasa seram jugalah, rasa seram juga, rasa takut juga. Dia kata ni mimpi, mungkin mimpi mainan tidur lah kot, mungkin sebab tadi siang dia berjumpa dengan Pak Cik Man ni, jadi mungkin terbawa-bawa dalam mimpi. Jadi dia mimpi seorang lelaki tua berambut putih ada dalam kereta dia lah. Tak apalah, dia kata. Tapi mimpi ni terjadi lagi pada malam kedua. Dalam malam kedua ni mimpi dia lain sikit. Masa tu dia bermimpi dia ada di hadapan kereta dia dekat garaj rumah mak dia ni, dan dia terkejut dalam kereta dia ni ada seorang lelaki yang berambut putih yang semalam yang dia mimpi. Dan dia tak puas hati, dia pergi dekat, dia tengok muka dia dekat-dekat cermin, dia tengok lelaki tadi iras muka Pak Cik Man yang hantar tangkal tadilah untuk dia simpan dalam dashboard kereta. Jadi dia bangun ni dah berpeluh-peluh, dia takut sebab 2 kali dia mimpi benda yang sama. Tapi mimpi dia ni dan benda yang dia ambil ni untuk hantar kepada toke kedai yang bernama Abesuh ni, dia tak cerita kat siapa-siapa termasuk kepada mak ayah dia lah. Jadi raya kelima dia dah beraya dah. Raya kelima tu dia nak balik lah ke Kuala Lumpur. Dia ni bujang, balik pun seorang-seorang. Jadi dia bertolak pukul 1.45 lepas sembahyang Zuhur hari tersebut. Dia bertolak lah seorang-seorang. Dia tahu memang jalan jam, dan dia kata tak apalah, walaupun jalan jam, keesokannya dia tak kerja lagi, jadi dia boleh berehat lah, dia kata, untuk dia ambil tenaga untuk bekerja pada hari lusa. Jadi masa tu dia bertolak pukul 1.45, memang jalan jam teruk. 1.45 sampai pukul 8 malam dia masih lagi tak sampai di Kuala Lumpur. Pada pukul 8 malam tu dia masuk ke Bandar Rauk. Masa ni highway CSR belum siap lagi. Jadi dia nak elak jam ni, dia tengok Waze, dia tengok peta, dia tengok map sini tunjuk jalan shortcut ikut Felda Mempaga. Jadi dia kata tak apalah, dia nak ikut Waze, dia nak ikut jalan Felda Mempaga. First time dia lalu jalan Felda Mempaga. Tahu-tahulah kalau siapa pernah lalu jalan Felda Mempaga ni, kiri kanan ni dah nama Felda, memanglah kelapa sawit. Dan malam ni keadaan jalan agak gelap sebab tak semua laluan di Felda Mempaga ni ada lampu jalan. Jadi dia ikut je Waze ni, dan Waze ni bawa dia kata tak tahu ke mana Waze ni bawa. Makin lama makin jauh, dah sejam dah dia duduk dalam Felda Mempaga ni, duduk pusing-pusing tengok kiri kanan kelapa sawit. Dia kata dah memang dah dia dah sesat, sebab sebiji kereta pun dia tak selisih dengan motor, apatah lagi dia tak selisih. Dia tengok memang kiri kanan ni memang teruk hutan kelapa sawit. Jadi masa tu dia dah mula start rasa takut, mula rasa macam tak kena, ada benda yang tak kena. Tapi alhamdulillah masa tu juga dia tengok ada satu simpang. Dekat simpang tu ada satu, orang panggil satu kon yang menunjukkan tempat tu ada orang jaga lah. Dekat situ dia tulis Polis Bantuan Felda. Jadi masa tu dia berhenti dekat Polis Bantuan Felda ni. 2 orang keluar daripada pos ni, seorang berpakaian polis bantuan dan seorang lagi berpakaian baju pagoda dengan kain pelikat. Jadi dua-dua ni umur lebih kurang 30-an. Jadi dia berhentilah, si Fazli ni berhentilah. Dia kata dia bagi salam dan dia ceritalah. Dia kata saya ni sesak ni, dia kata dah sejam dah duduk berpusing dalam Felda kelapa sawit ni. Jadi dia tanyalah polis bantuan ni macam mana
dia nak keluar daripada tempat ni, nak keluar ke highway ke Kuala Lumpur. Jadi polis bantuan ni jawab salam, dia kata oh awak nak keluar ni, dia kata ada lagi jalan shortcut, dia kata tapi jalan ni sempit je lah, dia kata muat sebiji kereta. Jadi dia bagi tahulah, pergi ke depan, masuk kanan, lepas tu masuk kiri, terus saja dia kata. Jadi si Fazli ni ucap terima kasih dan dia teruskan perjalanan ikut arahan apa yang polis bantuan ni bagi tahu dia lah. Jadi masa dia tengah tanya tu, sempatlah dia menyalakan sebatang rokok. Polis bantuan ni dia nak berbual-bual dengan si Fazli ni, dia tanya daripada mana, nak ke mana, macam mana boleh masuk dalam Felda ni. Jadi si Fazli ni bagi tahulah, saya ni daripada Rantau Panjang nak balik ke Kuala Lumpur, jalan jam, saya tengok Waze ni tunjuk lalu ikut Felda Mempaga ni. Jadi polis tu kata, oh ya kau, dia kata hati-hatilah jalan, dia kata sebab kawasan sini banyak kelapa sawit, dia kata. Jadi Fazli bagi tahu, tengah-tengah polis ni duduk bercakap, dia perasan di belakang pokok kelapa sawit yang berada tak jauh daripada polis bantuan ni ada satu lembaga berbulu tebal, dia kata berwarna hitam, mata merah, tengah perhati kat dia. Masa tu dia kata dia tu terkaku, terkejut, dia tak sempat nak jawab apa yang polis ni tanya, dia takut. Dia terus berlari ke kereta dia sampai polis bantuan dengan member dia seorang yang pakai baju pagoda. Tengok dia ni macam pelik, macam lari daripada hantu, memang lari daripada hantu. Dia tu start kereta dia, bergerak daripada situ. Dia kata masa tu dia nak pasang orang mengaji dalam YouTube pun, line tak ada, internet tak ada masa tu, tapi dia teruskan apa yang diberitahu oleh polis Felda ni lah, kena lalu situ kiri kanan, lepas tu terus apa semua. Jadi masa dia lalu ni lah, tiba-tiba dekat belakang dia ni ada sebuah motosikal macam mengikuti kereta dia. Jadi dia tak kisahlah, dia kata okey juga kalau ada motosikal sebab kawasan ni sunyi, at least ada juga orang yang dia nampak pada waktu tu. Jadi dia ikut je jalan apa yang diberitahu ni, turun naik bukit. Dia kata memang tak jumpa. 15 minit dia sesat, 15 minit dia duduk berpusing tempat yang sama, 30 minit duduk berpusing tempat sama, memang tak jumpa juga jalan apa yang polis bantuan tadi bagi tahu dia. Memang dia kata memang sesak dah masa tu. Dan dia bersyukur sekali lagi sebab dekat belakang dia ada sebuah lagi motor. Tadi dia dah nampak ada motor, ni ada lagi sebuah motor. Motor ni datang daripada belakang, bagi horn dekat dia 2-3 kali. Jadi dia perlahankan kereta dia. Motor tu dia potong, dia cuba potong lah, dia cuba potong kereta Fazli ni, tapi tak lepas dia potong. Dia macam nak perlahankan motor dia. Dan Fazli ni memang nak tanya penunggang motor ni ke mana laluan sebenar yang dia kena ikut untuk keluar ke highway Kuala Lumpur lah. Jadi masa dia buka cermin kereta dia ni, dia tengok wajah lelaki yang bawa motor ni. Muka lelaki tu kosong, tak ada apa. Dia kata muka lelaki ni kosong, tubuh orang, tapi muka ni hitam saja. Masa tu dia kata Allah, dia kata tak tahu nak buat apa. Dia terus tertekam minyak, dia terus lari daripada situ. Dan dia nampak lampu motor ni makin lama ikut dia daripada belakang sambil bagi horn. Dia kata nak jadi apa jadilah. Masa tu dia terus lari daripada laki ni, nasib baik jalan lurus. Dan lama-lama dia kata dia baca ayat kursi apa semua, baca selawat Nabi semua. Dia kata memang takut gila, masa nak terkencing pun ada. Dan dia jumpa satu simpang dan dia tengok belakang dia, lelaki ni tak ada. Bila dia tengok simpang tadi, dia rasa macam jam simpang tadi sebab ada satu pondok polis bantuan tadilah. Dia kata memang yang dia jumpa simpang ni, simpang pondok polis bantuan yang dia jumpa tadi. Dia pun pelik, kenapa dia boleh sampai situ balik. Dan belum sempat lagi dia keluar daripada kereta dia dengan niat dia nak lari,
masuk ke dalam pondok ni sebab dia tahu dalam pondok ni ada polis bantuan dengan seorang lagi yang pakai baju pagoda ni kan. Jadi masa tu tak sempat dia nak keluar lagi, 2 orang lelaki polis bantuan daripada pos ni terus keluar tengok dia macam dengan muka pelik lah. Jadi dia tutup kereta dia, dia matikan kereta dia, matikan enjin, dia berlari masuk dalam pos ni. Dan 2 orang ni tercengang lah tengok dia. Dia kata tadi awak lari daripada saya, dia kata, lepas tu datang sini balik. Jadi Fazli kata boleh tak saya nak tumpang berehat dekat pos ni dulu. Jadi polis ni kata tak apa masuk. Dia kata kenapa kawan dekat dalam kereta tu tak turun? Jadi Fazli kata kawan, dia kata tu ada pakcik dalam kereta dia kata siapa tu kawan ke siapa? Dia kata ada orang tua dalam kereta, dia cakap. Jadi masa tu masing-masing tiga-tiga ni hulurkan kepala, intai dalam kereta Fazli ni memang tak nampak orang, kosong saja. Fazli bagi tahu hanya dia seorang-seorang saja dalam kereta dia. Jadi masa tu dia orang ni macam agak tegang juga sebab benda-benda macam ni lah, rasa takut. Dan Fazli kata dia tak cakap apa pun. Jadi dia orang, 3 orang ni sembang lah macam biasa, duk sembang pasal jam, duk sembang pasal raya. Mungkin masing-masing ni dah rasa cuak. Jadi masa tengah duk bersembang ni, Fazli ni dia dengar macam ada orang bercakap dekat luar pos polis bantuan ni, macam suara orang tengah, 2 orang tengah bercakap tapi tak faham apa bunyi, apa percakapan yang dia orang tengah bercakap ni lah. Jadi masa tu dia kata dia tak nak cerita dekat 2 orang polis bantuan ni sebab dia tahu yang bercakap tu, yang suara yang dia dengar tu mungkin bukan suara orang atau bunyi gangguan lah. Jadi dia dengar juga masa tu macam ada orang duduk kait buah kelapa sawit, bunyi pelepah jatuh. Jadi satu pelepah dia bunyi ni tiba-tiba jatuh kuat sangat atas bumbung pos bantuan, pos polis bantuan ni. Jadi masing-masing tiga-tiga ni terkejut, masing-masing dengar lah benda ni. Jadi Fazli ni dia buat tak tahu je, dan masing-masing ni berbual lah seperti biasa. Jadi tengok jam lah masa tu pukul 12 malam. Polis bantuan ni dia kenalkan diri dia kata nama dia Nizam dan member dia ni seorang nama Khairul. Jadi dia kata kerana pukul 12 ada saya ni kena round, dia kata nak kena round dalam kelapa sawit ni dengan motor, nak cek takut ada orang curi kelapa sawit ke apa semua. Jadi dia kata awak boleh ke duduk seorang-seorang dalam pos ni? Dia tanya Fazli lah, boleh ke duduk seorang-seorang dalam pos ni? Fazli kata boleh tak saya nak ikut, dia kata. Jadi dia kata awak nak ikut macam mana? Dia kata motor ada satu je, saya bonceng dengan kawan saya ni. Ini kawan saya ni dia teman saya je, dia kata, sebab saya shift malam ni. Jadi Fazli kata tak apa, boleh tak kalau kita pergi bertiga? Dia kata saya tak beranilah duduk dalam pos ni. Jadi polis ni kata boleh, tapi pergi dengan kereta awak lah dalam kelapa sawit ni. Jadi dia kata okey tak apa. Jadi Fazli ni dia bawa kereta dia ni pusing round dalam kelapa sawit ni. Dia kata dekat setengah jam jugalah round dalam kelapa sawit ni dengan polis bantuan ni apa semua. Dan round tu lepas tu baliklah ke pos. Balik ke pos ni dia orang duk sembang lah macam biasa. Tak ada pun sembang pasal benda yang menakutkan sebab dia tak nak lah nak cerita-cerita benda macam ni. Jadi pukul 2, pukul 3 masa tu barulah dia terlelap, dia tertidur. Dia kata esok pagi-pagi memang dia plan untuk balik ke Kuala Lumpur lah, dan dia harap esok ni jalan dah tak jam. Tapi memang dia bangun lepas pada subuh, bila dia tengok keliling dia ni dah tak ada dah 2 orang tu, apa tu yang polis bantuan yang pakai baju pagoda ni. Dia tengok pos ni kosong saja, dia seorang duduk tidur kat situ. Dia tak tahu yang 2 orang ni pergi mana. Dia keluar, dia tengok motor tak ada. Masa tu pukul 6.30 pagi, motor tak ada, 2 orang ni pun tak ada. Takkanlah 2 orang ni pergi masjid, dia kata. Jadi masa tu dia tak fikir panjang, dia ambil beg galas dia dalam pos ni, dia terus keluar pergi start kereta dia dan dia terus cari jalan pulang. Memang dia kata masa tu dah pagi dah. Dia tengok Waze tunjuk jalan betul. Dia kata tak jauh pun daripada pos tu keluar ke
highway menghala ke Kuala Lumpur lah. Jadi itulah cerita, dia kata dia tak akan lupa sampai bila-bila, dan bila sampai Kuala Lumpur malam tu dia call Abang Suh ni, dia bagi tahu barang tu dah ada, dan Abang Suh tu suruh dia bawa pergi kedai. Dan bila sampai malam tu kat kedai ni, dia tanya Abang Suh, dia kata, Abang Suh apa benda ni? Jadi Abang Suh bagi tahu lah, benda ni tangkal pelaris yang dia ambil dengan orang pandai dekat Rantau Panjang lah. Jadi lepas tu si Fazli ni dia ceritalah pengalaman dia ni kena ganggu, mungkinkah sebab dia bawa tangkal ni sampai dia kena ganggu banyak kali di kawasan Felda ni lah. Jadi itulah cerita yang dia ceritakan dekat Abang untuk Abang share pada malam ni lah. Sekian, terima kasih.